الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita baca tasbih sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Alhamdulillah. Ini di depan ni ada Tuan Haji Abdul Razak, ada Betul State tasbih dan juga Sayyidul Istighfar. Saya boleh pakat-pakat ambil, dan pakat-pakat bawa, pakat-pakat baca setiap pagi tasbih dan juga Sayyidul Istighfar. Lagi lepas kuliah pakai ambil. Kita sambung hadis ke-8, doa selepas mengerjakan sunat witir. Sunat witir ni Nabi pesan sungguh-sungguh suruh kita buat. Ada sahabat yang semayang witir di hujung malam sebelum masuk waktu subuh. Lepas semayang tahajud, semayang sunat taubat, semayang sunat hajat, semayang witir sebelum subuh. Nabi kata, ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Jadikan salat terakhir kamu pada malam hari salat witir sebagai penutup. Yang semayang di hujung malam ni kita boleh bagi nama sahabat tu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia tidur dulu, nanti bangkit tahajud witir. Kalau Sayyidina Abu Bakar, dia semayang witir lepas insya semayang siap. Itu Sayyidina Abu Bakar. Kerana dia takut tidur malam tu nanti tidur tu mati, tak ada nak semayang witir. Jadi semayang siap lepas insya. Sayyidina Umar ni dia jenis kuat semangat. Dia kata kalau sembahyang siap-siap, sekali tak jaga pula tahajud.
Dia simpan witir tu nak semayang lepas tahajud. Ada sahabat semayang sebelum tidur, bukan lepas isya, sebelum tidur main witir. Seperti Sayyidina Abu Darda, Sayyidina Abu Hurairah. Nabi pesan kepada mereka puasa 3 hari dalam 1 bulan, semayang duha dan wan-naum ala witrin, sebelum tidur semayang witir. Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Abu Darda, mereka akan ambil wuduk sebelum tidur dan mereka akan semayang witir. Tidur ni pun tu dengan wuduk salat witir, dekat-dekat nak tidur. Yang penting witir ni tak boleh buat banyak kali dalam 1 malam, sekali saja. Nabi pesan la witran fi lailatin wahidatin, tak boleh buat 2 kali witir pada 1 malam. Witir hanya sekali. Kalau kita semayang lepas isya, sudah nanti kalau bangun tahajud jangan semayang witir dah. Atau kalau kita semayang dekat-dekat nak tidur, kalau bangun tahajud, tahajud saja, semayang hajat semua, witir tak boleh duk ulang buat dah. Walaupun ada pendapat, tapi pendapat tu lemah. Kalau buat lepas isya, nanti bangkit tahajud tu kita mula bagi batai dulu witir. Tapi pendapat tu pendapat yang lemah. Bila kita buat lepas isya 3 rakaat, kita bangkit tengah malam, kita semayang 1 rakaat, 3 tambah 1 4, kita bagi batai witir kita. Lepas tu buat tahajud, ujung tu buat witir pula. Tapi pendapat tu pendapat yang lemah, tak difatwakan dalam mazhab Syafi'i. Yang kuatnya ialah Nabi melarang semayang witir banyak kali dalam 1 malam, 2 kali ke 3 kali ke, tak boleh, sekali je. Dan witir tidak menghalang kita daripada semayang tahajud. Pakat-pakat buatlah, pahalanya sangat besar. Dalam senarai semayang-semayang sunat, semayang witir ni lah pahalanya yang paling besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ada mazhab mengatakan semayang ni semayang wajib. Itu mazhab Hanafi. Dia kata semayang ni semayang wajib, semayang fardu 5 waktu tambah lagi 1 semayang wajib. Semayang fardu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu semayang fardu. Ada 1 lagi dipanggil semayang wajib, iaitu semayang witir. Mazhab Syafi'i, semayang witir sunnatun muakkadatun, sunat yang sangat-sangat dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah sebut kepada orang-orang yang hafal Quran, lagi Nabi tekan. Nabi kata, semayanglah witir, innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir, tunggal, esa. Allah suka salat witir. Kita buat salat witir tu Allah kasih. Innallaha witrun yuhibbul witra. Autiru, Nabi kata semayang witir lah. Ya ahlal Quran, wahai ahli Quran, wahai penghafal Quran, wahai guru-guru Quran, semayang witir. Daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu katanya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salat witir, baginda berdoa sebanyak 3 kali. 3 kali tasbih. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus. Lepas habis main witir sebut yang tu. Artinya maha suci Tuhan, raja yang dipuja-puja. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca pada akhir witirnya. Akhir witir ni sama ada baca dalam sujud terakhir atau baca lepas bagi salam, kita tadah tangan, kita baca doa ni. Ada riwayat macam Sayyidatina Aisyah pernah mencari Nabi satu malam, Nabi tak ada dalam bilik. Di mana? Rupanya Nabi
sedang semayang. Nabi sedang semayang. Sayyidatina Aisyah tersentuh kaki Nabi yang sedang pacak dua-dua belah tu, dua sujud, dua pacak kaki. Kalau mazhab Syafi'i kemungkinan Nabi pakai stokin, kemungkinan lah. Sebab dalam mazhab Syafi'i isteri sentuh kulit suami ini batal wudu. Bila sebut batal wudu tentu batal semayang. Tak apalah, yang tu ada andaian-andaian. Yang penting dalam hadis Sayyidatina Aisyah tersentuh tapak kaki Nabi. Rupanya Nabi sedang semayang, Nabi sedang sujud. Dia duduk teraba. Dia kata waktu tu rumah kami tak ada lampu, pelita pun tak cucuh, gelap. Kalau aku tahu aku tak sentuh dalam bilik yang kecil tu. Kalau dia tahu dia tak sentuh. Tapi dia tak tahu, dia duduk cari mana laki ku pergi sebelah apa, sebelah rumah bini lain lah. Dia timbul rasa cemburu lah, pergi mana dia ni. Setiap isteri seorang satu malam je. Isteri ada 9, seminggu ada 7 hari, isteri 9. Jadi Nabi gilir Lailah bilailah, satu malam sini, satu malam sana. Tukar shift lepas sembahyang subuh. Ni balik subuh, masuk lepas balik subuh ni pergi rumah isteri lain lah pula. Bukan saya, Rasulullah. Lepas balik subuh ni isteri lain. Main sembahyang subuh jadi imam berjemaah semua, ada tazkirah ke, ada perbincangan dengan sahabat, sagi cerah matahari, balik rumah isteri lain lah, sarapan di rumah isteri lain. Tak ada sarapan, puasa sunat. Macam tu Rasulullah. Jadi malam tu Sayyidatina Aisyah tengok, tak nak sebelah, pergi mana? Jangan-jangan sebagai manusia macam tu lah, dia sendiri cerita, jangan-jangan. Lepas tu dia istighfar balik lah, sebab jangan buruk sangka dengan Rasulullah. Rasulullah duduk ada, Rasulullah pergi cari satu penjuru tu duduk semayang. Dia apa? Pergi mana? Pak, terkena kaki. Sebab tu dalam mazhab Hanafi tak batal wuduk isteri sentuh suami. Mazhab Syafi'i batal. Kalau mazhab Imam Malik pula, dia kata tak batal pasal sentuh tapak kaki bukan nak menimbulkan syahwat pun. Dia kira syahwat tak syahwat. Mazhab kita kalau sentuh batal. Kemungkinan Nabi pakai stokin itu ada kemungkinan. Wallahu a'lam. Yang penting memang Nabi tengah duduk sujud, Allah sentuh tapak kaki, sentuh tapak kaki, dia tak nak syahwat. Nabi baca ni, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Nabi baca dalam sujud terakhir. Wa a'udzu bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsi. Itu saya nak bagi tahu riwayat Nabi baca dalam sujud terakhir. Ada riwayat Nabi baca lepas sembahyang, tak ada tangan baca. Kalau di Syria bulan Ramadan, kalau di Syria bulan puasa, tarawih, lepas tarawih witir. Macam kita sini lepas tarawih buat witir. Sebelum nak balik, mereka akan baca kuat-kuat, semua orang akan baca. Cuma dia guna lafaz kami lah, Allahumma inna, dia guna macam tu. Ramai-ramai pekat baca, semua masjid macam tu. Mungkin tok guru ajak nak bagi mudah hafal, tiap-tiap malam sembahyang tarawih, lepas tu sembahyang witir. Bila dah selesai doa semua dah, sebelum balik tu duduk berdiri nak balik tu, pakak-pakak sebut Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. 3 kali bergemuruh masjid, syu'ur, ada lagu dia lah. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik. Kemudian dia tulis wa bimu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatik
وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Itu dia sambung dengan apa? Dengan puji-puji Allah yang lain, disambung dengan Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Dzal Judi wal Ihsan, Thabbit qalbi 'alal iman, narju 'afwaka wal ghufran. Allahumma ij'alna min 'utaqaika minan niran. Lepas tu saruk kaki, saruk kasut, belah balik ya. Kalau ada murai makan, seronok. Semua pakat buka mulut. Suara Arab mula, dekah. Seronok. Teringatlah. Itu cara suasana sembahyang tarawih di sana. Ada masjid baca satu juzuk. Ada masjid imam dia jenis imam qiraat. Yang tu dia baca 2-3 ayat je tapi dia ubah. Sat baca cara macam ni, sat baca cara macam ni, sat dia ubah macam ni. Ada peminat dia. Hak masjid baca ayat-ayat lazim pun ada juga. Hak buat 20 ada, hak buat 8 ada, boleh pilih. Ada imam setengah tu dia pilih ayat-ayat cerita. Kita hak reti bahasa Arab sikit-sikit ni syok lah. Duk layan cerita-cerita dalam Quran. Dia pandai tau. Kreatif imam masing-masing lah. Ada imam dia cari ayat-ayat hukum. Ni peminat fiqh dia suka lah. Dia seolah-olah baca tu macam dia duk mentafsir Quran. Kalau faham lah. Macam tu. Baik, artinya ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung diri dengan keredaanmu dari kemurkaanmu. Aku berlindung diri dengan keampunanmu dari siksaanmu. Aku berlindung diri dengan zatmu dari kemurkaanmu. Aku tidak mampu menghitung kepujian atas zatmu. Engkau sebagaimana engkau memuji ke atas dirimu sendiri. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi sembahyang witir tu sembahyang yang sangat bagus, pahalanya besar. Kalau nak sempurna, bukan sembahyang saja, sembahyang dan kena dengan doa yang patut kita baca, yang Nabi baca, Subhanal Malikil Quddus 3 kali, kemudian kita sambung dengan doa tadi. Dan mudahan kita dapat beramal tepat mengikut sunnah Nabi. Barulah amalan kita dapat keredaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pengajian kitab Tanwirul Masalik, muka surat 122. Qala al-musannif rahimahullah, babul haid, bab haid. Bab haid ni dia kena hak muda-muda mengaji baru bermanfaat. Kalau dah putih haid, mengaji apa lagi? Mengaji untuk anak-anak lah, mengaji untuk anak-anak. Suami mengaji untuk isteri. Tapi ada orang pelekeh, orang kata mengaji apa daripada ada haid sampai putih haid duk mengaji lagi bab haid. Kena mengaji ya, bukan faham sangat pun. Bukan faham sangat pun. Kadang-kadang bab-bab macam ni orang perempuan tak faham. Jadi fardu kifayah. Isteri kena faham. Kalau isteri tak faham, suami kena faham tempat dia nak rujuk. Isteri tak faham, suami tak faham, berdosa. Ayah tak faham, anak pun tak faham, mak pun tak faham, berdosa satu rumah tangga. Sebab tu kena faham. Orang lelaki pun kena faham. Kok-kok bini dia tak faham, ayah kena faham, kok-kok anak tak faham. Jadi dalam rumah tangga tu kena ada seorang yang betul-betul faham bab haid ini. Kita tengok nombor 1 di bawah. Haid ialah darah yang keluar dengan sendirinya dari kemaluan hadapan. Akan keluar ke belakang, belakang tu buasir, keluar darah. Keluar dari kemaluan depan,
Kalau keluar kot belakang tu, hak tu buasir, sembelit, darah. Bila sebut kemaluan, bukan dia keluar kot hidung. Keluar ke hidung tu, apa dia panggil? Pecah menjarum. Tu bukan haid. Oh, haid ni, darah keluar kot hidung ni haid. Bukan haid. Keluar kot kemaluan. Kemaluan tu pula wanita. Kalau kemaluan lelaki keluar darah, bukan haid. Yang tu boleh jadi dia penyakit batu karang ke, kencing tak boleh, prostat ke, keluar darah. Saya biasa bawa orang pergi Mesir, hala nak balik atas flight tu berdarah-darah seluar dia. Dia nak terkencing tak boleh kencing, nak kencing tak boleh kencing. Betapa nikmatnya kalau boleh kencing noh. Tak boleh kencing, ya Allah. Dia duduk ulang, duduk berdiri depan pintu tandas, pintu toilet. Muka pucat, ketak-ketak. Akhirnya perlu mendarat. Perlu mendarat di Oman. Sangkut situ lah. Saya seminggu lebih tak boleh balik. Jemaah lain saya suruh balik dulu lah. Kena masuk hospital. Itu kenangan lah dalam saya musafir ni. Mendarat, urus dia. Dengan tak tahu kita nak tidur mana hotel dia, tak apalah dia tidur di hospital. Dia dengan isteri boleh teman. Dapat tidur, dapat makan. Saya ni rasa tanggungjawab, kena tunggu lah. Tunggu, hotel tak ada, makan pun tak ada. Tapi ada orang mengikut ajak sembang, saya boleh cakap Arab. Jutawan rupanya orang tu, jutawan Oman. Dia abang dia sakit, ni hospital swasta sangat cantik. Oman ni negara kaya. Satu rial dia berapa dolar? 4 dolar. Satu rial. Saya ingat ke satu rial tu macam Mekah Madinah Saudi. Saya buat keluar duit rial Saudi ni bergelak. Nak beli nasi 1 rial. Bukan rial Saudi, rial Oman 4 dolar. Nasi dalam 16 ringgit kot. Nasi biasa kan, nasi berani, nasi biasa. Dia aku nak duduk macam mana ni, berapa hari nak duduk sini ni. Nak sewa hotel, duit pun tak apa dah. Tapi ada orang sembang cerita kat dia apa semua. Dia tanya apa masalah, cerita. Dia kata dipanggil anak buah dia, bawa naik teksi. Dapat hotel free, boleh makan, boleh minum. Jadi ya, saya kalau musafir, saya suka baca surah Al-Quraisy. Ada fadilatnya surah Quraisy ni. At'amahum min ju'. Allah bagi kita makan bila kita lapar. Masalah kalau lapar tak ada makanan, Allah bagi. Wa amanahum min khauf. Kalau kita takut, Allah amankan. Allah bagi hotel melalui orang tu. Rasa takut, aman. Lapar, kenyang. Allah yang bagi. Surah tu memang sesuai diamalkan kalau kita musafir. Sebab nama dia pun surah Quraisy. Orang Quraisy ni travel tiap-tiap tahun. Mekah pergi ke Yaman, dari Mekah pergi ke Syria. Pergi balik. Makan dapat, tempat tinggal dapat, penyamun cukup banyak zaman tu. Mereka tak kena sabun, barang-barang mereka terjaga elok. Tu Allah Ta'ala turun surah Quraisy. Lebih mana-mana baca, InsyaAllah selamat. Baik, nak cerita apa tu tahu? Nak cerita kalau orang lelaki keluar darah kot kemaluan dia tu, yang tu bukan haid. Yang tu boleh jadi penyakit prostat. Dia kencing tak boleh. Arab panggil ihtibasul baul. Kencing tu tersekat. Dia bukan keluar air kencing, keluar darah. Air kencing tak keluar setitik pun. Darah. Kalau kencing bersama darah boleh gagah lagi, tak keluar air kencing. Dia tersekat. Oh, kacau. Allahu Akbar. Lepas tu okey dah lah. Haid ialah darah yang keluar dengan sendirinya dari kemaluan hadapan wanita faras yang biasanya mampu mengandung. Bila dia keluar ni, ada kemampuan untuk mengandung. Orang tanya saya,
Kalau dia dah berhenti haid, umur apa berhenti haid? Saya pun tak tahu. Katalah umur 60. Kan sebelum tu lagi umur menopause. Darah haid dah berhenti. Lama dah berhenti. Tengok keluar pula darah ustaz. Pergi Mekah keluar darah pula. Darah apa tu ustaz? Kalau dia keluar selama sehari semalam, duk ada sedia, haid lah tu. Dah berhenti dah dia boleh main pula. Allah nak bagi anak dah habis dah, anak bongsu. Ni anak apa pula? Ada kemampuan tu, ada potensi untuk mengandung semula. Ada orang kata dah. Pi basuh. Pi tawaf. Pi masjid sembahyang Jumaat. Dah kena tengok dulu. Walaupun tua sangat-sangat, orang kampung kita tua merega, kadang-kadang dia keluar balik. Itu disebut lagi kita fiqh. Kadang-kadang. Apa bukti dia? Buktinya isteri Nabi Ibrahim 85 tahun. 85 tahun lah tak dapat anak. Malaikat mai ziarah, malaikat habar, kamu akan dapat seorang anak yang cerdik, nama Ismail. Nama apa? Ishak. Tu Sarah tu akan dapat anak, bi ghulamin alim, anak yang alim. Fabasyarnahu, kami bagi berita gembira. Sarah 85 tahun duduk di dapur, dia gelak lah, macam tak percaya. Aku gelak, takkan aku nak dapat anak, aku tua dah, gelak. Laki aku pun tua. Tengah duduk gelak tu, gelak ngekek-ngekek tu, fadhahikat, dia gelak kan, mengalir keluar darah daripada faraj dia, darah haid. Gelak sangat, gelak haidnya pun keluar darah haid. Mana ada potensi untuk mengandung walaupun 85 tahun. Boleh tak mustahil haid datang semula. Saya ada orang share satu video ada seorang ustaz ni, dia cerita dia bawa orang pergi umrah. Tua dah, dia bawa orang tua umur 66 tahun. Makcik tu bagi tahu, ustaz, saya ni uzuk pula keluar darah. Ustaz yang mengajak tu, dia boleh kata, makcik tu suruh merepek lah, jom pergi mayang. Dah keluar sungguh, bukan haid lah tu, dah putih dah 66. Pergi basuh. Nak bagus lagi mandi, jom pergi tawaf. Tu menunjukkan tidak faqih. Fiqh bukan macam tu. Tak maaf lah, fiqh bukan macam tu. Kena tengok dulu darah tu berpanjangan tak. Kalau dia keluar saatnya, tak ada lah. Mungkin pasal cuaca, mungkin pasal makan kurma banyak sangat ke, dia keluar darah, bukan haid. Tapi kalau dia keluar tu, tanda-tanda dia, orang membantau dengan bau dia, dengan rasa dia, macam nak senggugut, darah tu pun hitam, pekat, orang membantau lah. Kita orang lelaki mana tahu. Kalau dia pastikan darah tu pun duk keluar 24 jam, bukan keluar 24 jam, macam mana duk ada sedia, keluar sikit. Haid dah tu, sekurang-kurang haid sehari semalam 24 jam. Macam mana kita boleh kata tu, tua dah haid apa lagi, pergi basuh, jom pergi semayang. Jangan macam tu. Sekurang-kurang haid 9 tahun. 9 tahun ke atas boleh keluar haid. Lepas tu dia boleh berhenti. Lepas tu ada kemungkinan dia keluar pula. Ada kemungkinan tak? Ada. Buktinya Sarah tu lah. Sarah Nabi Ibrahim tu tua sangat, orang tu baru nak dapat anak, keluar haid. Okey. Oleh itu darah yang keluar bukan dengan sendirinya, seperti disebabkan pecah darah. Ni seorang kahwin ni pecah darah, tu ke haid. Dia ada sebab. Darah dikeluar pasal apa? Pasal pecah darah, ke haid tu. Atau kerana sakit, dia sakit apa? Atau sakit terlampau keluar, sakit prostat ke apakah, adalah pendarahan, orang panggil luka, sakit ni, doktor tahu, kena cek ke doktor. Atau bersalin, maka ia tidak dinamakan sebagai haid. Lepas bersalin keluar darah, itu nifas. Sebelum bersalin keluar darah, yang tu darah biasa, darah fasid, macam darah istihadah. Yang ni dia normal lah, dia keluar ni bukan pasal ada sebab-sebab yang lain. Begitu juga tidak dinamakan haid darah yang keluar dari dubur atau darah yang keluar dari faraj kanak-kanak yang berumur 9 tahun, kurang dari 9 tahun, kerana belum berkemampuan mengandung.
An Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna la nara illa al-hajj falamma kunna bi saraf hittu fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki qala ma laki anufisti qultu na'am qala inna hadha amrun katabahu Allah ala banati Adam faqdi ma yaqdi al-hajj ghaira an la tatufi bil bait, rawahu al-Bukhari. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami keluar dari Madinah semata-mata untuk mengerjakan haji dengan Nabi, haji wada'. Nabi buat haji sekali tu je, haji perpisahan. Aku keluar, kami keluar, kata Sayyidatina Aisyah. Isteri-isteri ni kalau nak boleh keluar dengan Nabi, Nabi cabut undi dulu. Pasal isteri ramai, cabut undi, nama siapa naik boleh bawa dia tu. Ketika kami sampai di tempat yang bernama Saraf, aku keluar dari haid. Saraf ni dia sebelum sampai ke Mekah, dekat-dekat nak sampai tanah haram. Ada yang tulis Saraf, ada yang tulis Sarif, dua sebutan, Saraf atau Sarif, nama tempat. Sampai tahun tu keluar haid, dekat dengan Mekah dah tu. Kemudian Rasulullah masuk bertemuku. Dia berhenti dekat Sarif atau Saraf tu, dia berhenti pacak kemah berehat tu. Sebab Rasulullah ni kalau nak masuk Mekah mandi dulu apa semua. Jadi Sayyidatina Aisyah dia berehat dalam kemah, keluar darah haid. Ketika itu aku sedang menangis. Sayyidatina Aisyah teriak. Tahu kenapa dia teriak? Pasal haid ni macam terganggu kerja buat dia nak buat haji, nak buat umrah ni terganggu. Haid tak boleh tawaf. Bila tak boleh tawaf, tak boleh sa'i. Sebab sa'i tu kena tawaf dulu. Dia pun teriak, Allah, haid pula dah, teriak. Tak tahu nak buat macam mana kan, takut mengganggu ibadat dia. Sayyidatina Aisyah dia niat haji tamattu', maknanya dia nak pergi buat umrah dulu, nanti baru nak buat haji. Macam ni orang Melayu kita lah, haji tamattu'. Bila ada haid, umrah dia terkenal lah. Pasal umrah ni bila kita sampai Mekah, kita buat apa umrah? Kita tentu nak buat tawaf, lepas tu kita sa'i, lepas tu kita ke rambut. Bila haid, umrah terkenal lah. Tu dia teriak. Bahkan umrah dia tu tergenala betul. Haid dia ni tak berhenti, tak suci sampai 8 Zulhijjah. Orang niat nak haji, 8 Zulhijjah orang niat haji, orang nak pergi padang Arafah nak buat haji dah, sedangkan dia umrah dia pun tak habis lagi. Tu yang dia teriak. Boleh faham cerita tu? 8 Zulhijjah orang nak pergi padang Arafah, orang nak pergi buat haji ya. Yang dia umrah pun tak habis-habis lagi, tak tawaf lagi. Maka waktu itulah Nabi kata tak apa, hang ubah niat gabungkan umrah bersekali dengan haji, maka dipanggil qiran. Pasal haid dia itulah barulah orang tahu istilah apa, qiran, haji qiran. Dah umrah tak buat lagi, lah musim haji dah ni 8 Zulhijjah, esok 9 Zulhijjah wukuf. Tak apa, hang campur dua dalam satu. Asal dia ni umrah saja. Kalau selesai umrah baru nak buat haji. Masalahnya umrah tak selesai, tak apa, gabung niat, cantum umrah bersekali dengan haji. Ni haid tak apa, wukuf di Arafah haid pun boleh pi. Nabi kata semua ibadat haji kamu boleh buat, cuma jangan tawaf je. Pi Arafah boleh, pi Muzdalifah boleh, kutip batu boleh, pi ke Mina lempak batu boleh. Orang haid tak apa, semua boleh. Lepas lempak batu nak tahallul awal gunting rambut boleh. Satu tak boleh, tawaf. Semayang pun tak boleh lah, haid. Aktiviti jemaah haji semua boleh ikut, satu-satu. Cuma niat umrah tu kalau nak bagi selesai, tunggu suci dulu, bagi selesai umrah pakai terlepas haji pula. Nak tunggu lagi. Arafah tak tunggu kita, Arafah 9 Zulhijjah. Kalau 10 Zulhijjah baru darah kering, nak bagi selesai umrah dulu, haji terlepas.
Jadi Nabi kata cantum. Kadang-kadang perlu qiran tu perlu, tapi kena ledam seekor kambing. Kenalah. Jadi selesai haji kamu dapat sekali dengan umrah. Nanti selesai haji berhenti darah haid kamu pergi tawaf. Tawaf 7 kali itu untuk haji, sekali untuk umrah. 7 kali itulah. Kalau buat asing dia 14 kan. 7. Kamu sa'i pun, sa'i pergi balik 7 kali itu niat untuk haji bersekali dengan umrah. Itu dipanggil haji qiran. Ada orang dia tak tahu haji tamattu', haji qiran, haji ifrad. Yang dia tahu haji mabrur lah. Haji mabrur tu di sisi Allah. Pi haji buat haji apa? Haji mabrur. Taklah haji ada 3 jenis. Haji ya. Dia kira macam tu. Ni kursus 16 siri pun tak faham juga. Sayyidatina Aisyah dia nak buat tamattu'. Dia rancang nak buat tamattu', tapi dengan takdir Allah jadi qiran. Tamattu' tak jadi. Tu yang lepas selesai haji, dia Sayyidatina Aisyah ni dia macam tak puas hati juga. Asal dia nak buat haji tu mustaqil. Dia nak buat umrah, minta maaf. Asal Sayyidatina Aisyah nak buat umrah asing, bukan nak buat sekali dengan haji. Nanti bila dia dah suci, dia tawaf semua, hajinya selesai bersekali dengan umrah. Dia kata, wahai Rasulullah, boleh tak saya nak buat umrah asing? Nabi kata, boleh. Tu saya nak niat kat mana? Nabi kata, pergi Tan'im. Pergi keluar situ. Sebab itu adnal hil. Tan'im bukan miqat. Tan'im bukan miqat. Tan'im tanah halal terdekat. Itu pun istilah yang kenapa betul. Miqat Tan'im tak betul. Nabi kata pergilah ke Tan'im, kerana Tan'im itu tanah halal terdekat. Pergi tu. Pergi tahun tu niat, tahun tu apa semua, masuk balik Mekah. Buatlah umrah. Dia pun pergilah. Bertemankan adik dia Abdul Rahman bin Abi Bakr. Pergi niat di tanah halal tu Tan'im. Masuk balik. Buat umrah. Maka sekarang masjid Tan'im tu nama masjid apa? Sayyidatuna Aisyah. Pasal dia pergi tahun tu. Ada sahabat lain pergi ke Ji'rana, Hudaybiyah, ada. Setiap tempat ada kisah dia. Baik. Diteriak lah, takut terganggu ibadat dia. Dia teriak, Nabi terus teka. Baginda teka. Baginda bertanya, apa sebab kamu menangis? Adakah kamu keluar darah haid? Anufisti. Jadi haid ni boleh disebut nifas juga. Nifas sama ada makna dia darah lepas beranak. Nifas juga kadang-kadang diguna pakai dengan makna haid. Tapi kalau haid tu haid lah khusus. Nifas ni dia boleh guna dua dalam bahasa Arab. Aku berkata, ya. Baginda bersabda, sesungguhnya ia merupakan ketentuan Allah ke atas semua perempuan anak-anak Nabi Adam. Kamu boleh melakukan semua amalan haji, semua boleh. Cuma kamu tidak boleh tawaf di Baitullah sahaja. Hak tu je tak boleh. Hak lain tak apa. Nak selawat boleh, nak talbiyah boleh, nak haid boleh. Labbaik Allahumma labbaik. Kalau kita bawa jemaah umrah sampai dekat Bir Ali, tahun tu nak niat. Orang haid boleh niat tak? Boleh. Bukan tak boleh, kena niat. Di miqat kena niat. Yang tak boleh semayang, niat boleh. Niatlah bersyarat. Niat bersyarat. Aqallu sinin tahidu fihi al-mar'ah istikmalu 9 sinin taqriban. Falau ra'athu qabla 9 sinin li zamanin la yas'u tuhran wala wa haidan fahuwa haidun wa illa fala wala hadda li akhirih fayumkinu ila al-maut. Sekurang-kurang umur haid seorang wanita ialah genap 9 tahun lebih kurang. Bila dah 9 tahun ada kemungkinan boleh keluar darah haid. Sama juga budak lelaki 9 tahun ada kemungkinan dah untuk baligh. 9 tahun boleh balik dah. Boleh mimpi, boleh keluar mani dah. Biasanya orang perempuan balik awal, orang lelaki dia lambat balik. Tapi umur 9 tahun ni sama je lelaki perempuan. Ada ada apa? Boleh jadi boleh baligh dah. Jika seorang perempuan melihat darah kurang, jika seorang perempuan melihat darah keluar sebelum berumur 9 tahun dalam tempoh masa yang tidak muat untuk suci dan haid, maksudnya 15 hari lagi akan genap umurnya 9 tahun. Dia tak 9 tahun lagi. Bilang-bilang 15 hari lagi baru 9 tahun. Maka darah itu dikira haid juga. Pasal 15 hari lagi nak 9 tahun, kira 9 tahun dah.
Kalau 16 hari lagi nak 9 tahun, kira tak 9 tahun lagi. Macam tu kaedah dia. Kalau dekat-dekat 9 tahun, dekat-dekat tu 15 hari ke bawah dipanggil takriban, dekat-dekat 9 tahun, maka ia dikira haid. Jika darah yang keluar sebelum genap 9 tahun itu dalam masa yang muat haid dan suci, seperti 16 hari lagi dia akan genap 9 tahun, maka darah itu bukan haid dan tiada had umur untuk berhenti haid. Bila nak berhenti haid ni dia tak ada had, dia ikut kebiasaan lah. Boleh jadi, maknanya ada perempuan berhaid hingga mati, boleh ni, tak pelik. Dia mula paling awal 9 tahun, nak habis ni bila, wallahu a'lam. Habis boleh jadi keluar pula, boleh jadi. Kita tengok dululah, kalau tak tahu tanya doktor, doktor akan pastikan darah apa ni. Jangan kita mudah-mudah kata dah berhenti dah, sudahlah. Dah, kadang-kadang dia boleh jadi. Wa aqallul haid yawmun wa lailatun wa ghalibuhu 6 aw 7 wa aktharuhu 15 yawman. Sekurang-kurang haid sehari semalam, biasanya 6 atau 7 hari, dan sebanyak-banyaknya 15 hari. Paling lama 15 hari, 2 minggu lebih. Wa aqallu tuhri bainal haidatain 15 yawman wa la hadda li aktsarihi. Sekurang-kurang masa suci antara dua haid bulan lepas dengan haid bulan ni, sekurang-kurangnya mesti dia boleh semayang 15 hari. Dia ni warden asrama perempuan kena cakap, dia kena tulis. Tidak budak-budak hak malas semayang ni, sikit-sikit haid, tiap minggu haid, jenuh. Jadi dia ada haid lepas dengan haid baru ni, mesti sekurang-kurangnya perempuan tu semayang 15 hari. Kalau dia baru semayang 10 hari keluar darah pula, itu something kan tu, kena check. Kalau betul lah dia keluar darah, kena bawa jumpa doktor. Doktor sakit puan lah, adalah masalah lain. Ataupun kemungkinan yang kedua, dia haid, lepas tu 10 hari semayang, lepas tu haid pula. Yang kedua dia pemuhung, dia penyegan. Itu je. Hang baru semayang 10 hari, dia kata haid, muhung lah. Muhung, tengok tak ada darah apa pun. Duduk asrama kan, perempuan ada penyegan semayang pun dah. Dia tertidur ke, dia tak semayang subuh, orang main gerak lah. Haid apanya, hang baru semayang 10 hari, ni hari ke-10. Dia kena kurang-kurang 15 hari boleh semayang. Apa itu main pula haid tak apa, boleh lah diterima pakai. Nak muhung pun kena pandai juga. Selalunya kalau haid 7 hari boleh semayang 23 hari lah, no? Sebulan 30 hari. Haid 7 hari boleh semayang 23 hari. Tapi kaedah tu tak boleh pakai. Kadang-kadang haid dia rapat-rapat. Haid dia 7 hari, lepas tu dia boleh semayang 15 hari, hari ke-16 main pula haid. Tak apa, boleh jadi. Jadi antara dua haid mesti diselangi dengan tempoh suci kurang-kurangnya 15 hari. Macam tu. Mesti. Dan tiada had bagi sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang lama suci tu. 7 hari haid, 23 hari suci. Kadang-kadang 7 hari haid, 5 bulan suci, tak keluar haid. Suci 5 bulan, tak apa. Suci lama. Orang perempuan dia seriau, takut mengandung. Kadang tak mengandung pun, dia tak mau keluar, tak mengandung. Ada orang perempuan lepas bersalin keluar darah nifas. Lepas tu dia duduk menyusu anak. Nifas berhenti, dia kena mandi, dia kena semayang. Lepas tu sampai berbulan-bulan tak keluar darah. Duduk pasal bagi susu, duduk menyusu anak, darah tak keluar. Suci. Riau dia tiap bulan pergi beli kat farmasi tu, dia cek kop mengandung, tak mengandung. Itu pasal suci, yang tak apa lah. Nak suci panjang, boleh semayang. Lepas tu sekali keluar haid, lepas tu lekat anak pula. Dia bila keluar haid tu ada potensi untuk mengandung. Jadi suci tu paling kurang lepas berhenti haid 15 hari suci. Paling lama dia boleh lama, berbulan-bulan suci pun boleh. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i kata, guru saya, dia haid
lepas tu dia suci 4 tahun. Boleh semayang 4 tahun. Mak Imam Syafi'i. Orang dulu-dulu bila 4 tahun boleh semayang, lepas tu beranak, orang kata mengandung 4 tahun. Kan? 4 tahun tak keluar haid. Kata guru saya, dia doktor, dia kata ikut ilmu kedoktoran ni, anak dalam perut boleh hidup 2 bulan, 2 tahunnya. Jadi kata guru saya 2 tahun saja. Mazhab Hanafi pun 2 tahun saja. Guru saya mazhab Syafi'i. Dia kata kemungkinan lah, dia pun bincang sesama doktor-doktor ni, Imam Syafi'i ni mak dia memang 4 tahun tak keluar haid. 2 tahun hak mula tu tak mengandung pun, tak keluar haid tapi tak mengandung lagi. 2 tahun hak kemudian tu tak keluar haid dan mengandung. Jadi dia mengandung 2 tahun. Tapi dalam kitab-kitab kita ni, Imam Syafi'i mak dia mengandung sampai 4 tahun. Lama tu. Keluar-keluar alim terus ya. Tapi ilmu kedoktoran mengesahkan baby boleh hidup dalam perut 2 tahunnya. Wallahu alam, mungkin karamah Allah Taala bagi special case duduk dalam perut sampai 4 tahun. Kalau kita di Malaysia cukup 9 bulan, doktor gelisah dah. Dia nak paksa beranak Kalau di Syria ni pun guna pakai, kalau 2 tahun tak apa, insya-Allah. Dia tak minum air ketuban, dia boleh hidup dalam perut. Lebih jangan. Tak cukup oksigen lah apalah. Jadi 4 tahun tu, 2 tahun mula tak haid, 2 tahun kedua tu pun baru hamil, tak haid dan hamil. Kemungkinan lah wallahu alam. Jadi jangan takutlah kalau haid tak keluar, jangan kata mengandung. Kadang-kadang tak mengandung pun, cuma dia tak keluar haid. Kita berhenti dekat ni dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Dan satu lagi, orang hamil, orang mengandung, kadang-kadang dia keluar haid juga. Al-hamil qad tahid, kata Imam Syafi'i. Orang hamil kadang-kadang keluar darah haid. Duk mengandung, doktor sahkan mengandung anak dalam perut pun duk godek-godek 5 bulan mengandung, tengok keluar darah. Boleh jadi haid, kena pergi check darah apa. Doktor tahu, doktor kata tak ada apa, kandungan okey, normal, faras pun tak ada luka apa. Ini darah apa? Darah normal, keluar darah haid. Jadi tak boleh semayang lah. Mengandung keluar haid tak boleh semayang. Boleh ke orang mengandung keluar haid? Tanya orang perempuan, ada kes keluar haid. Betul Imam Syafi'i cakap tu betul. Orang hamil kadang-kadang, tak semualah, kebanyakannya bila mengandung tak keluar haid. Tapi ada juga orang-orang tertentu dia mengandung keluar haid. Antaranya siapa tuan-tuan? Minta maaf cakap noh. Budak-budak yang terlanjur, budak-budak sekolah menengah, na'udzubillah min zalik. Minta maaf cakap. Kadang-kadang ni pun ingat ni pun tak mengandung. Saya haid dia keluar setiap bulan. Dia pun berzina. Na'udzubillah. Setiap bulan makan pil ke apa ke, keluar darah. Jadi bila keluar darah, selalunya orang ingat tak mengandung. 5 bulan dah darah duk keluar, setiap bulan duk keluar. Sekali tu dia rasa tak sedap, melugai ke apa ke, sakit demam ke apa ke, pipi cek, anak 5 bulan dah. Terkejut. Macam mana anak 5 bulan? Sebelum ni duk keluar haid. Keluar haid sambil-sambil mengandung lah. Betul tak Imam Syafi'i cakap? Betul. Ada orang mengandung keluar darah haid. Qad tahid, kadang-kadang jadi macam tu. Jadi bila keluar darah haid ketika mengandung, tak boleh semayang lah waktu mengandung tu. Haid, haram semayang, haram puasa. Wallahu a'lam. Jadi jangan kata orang mengandung tak keluar haid, ada juga orang mengandung keluar haid. Jangan kata orang dah berhenti menopause tak keluar haid, ada juga orang menopause haid kembali. Dia boleh jadi benda tu. Bahkan ada orang haid sampai ke mati. Tua keluar lagi haid. Orang lain berhenti dah, tak berhenti lagi. Tadi kita jumpa kan, ada orang sampai ke mati. Jadi tak apalah kita mengaji haid pun, walaupun dah berumur pun, mana tahu kau dikeluar balik ke. Ada munasabah dia lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله. Ini